warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tengah hari rakan-rakan guru, rakan-rakan pendidik yang mengikuti video daripada channel Cikgu Rosmah ini. Kali ini saya nak berkongsi sedikit berkaitan dengan beberapa notification yang ada dalam interface guru, login guru ID Delima. Katalah saya buka Google Chrome yang telah dipasang profil guru ni. Di sini kalau kita setting ni, kita tak perlu dah cari URL ke portal Delima. Dia akan masuk terus. Kalau tidak, type sahaja di atas ni moi-dl moi-dl.edu.my. Akan jumpalah login, button login ke portal Delima. Log masuk. Browser yang telah disetting Chrome, Chrome profile ID Delima guru, tak perlu lagi untuk ni lah, semua switch sahaja. Switch ke akaun Delima kita. Google akan bawa ke site Delima lah. Beberapa notification baru yang kelihatan dalam muka utama guru, muka utama laman guru. Notification merah ni. Notification ni baru timbul dalam 2-3 hari, seminggu ni lah. Kalau kita klik anak panah ke bawah ni, expand ni. Bergantung pada talian jugalah. Kita akan nampak satu gambar yang beritahu semakan oleh guru-guru sebelum mula kelas dalam Google Classroom. Katalah lama dah kita tak masuk ke Google Classroom yang kita create untuk murid-murid kita, dan tiba-tiba kita nak buat sedikit lah input PDPR ke dalam tu, ataupun kita nak letak bahan flip classroom dan minta murid masuk ke. Dan pautan Google Meet yang ada di Google Classroom kita perlu reset. Reset tu untuk tujuan supaya kita dapat milik host tu lah, supaya murid kita tak kacau kita punya fungsi host dalam tu. Kemudian step kedua, hide Google Meet code in Google Classroom, supaya murid boleh join tapi tidak boleh share code. Sebab ada sedikit isu lah benda ni. Murid kita dia pandai kan, dia manipulasi kod tu untuk share keluar. Kemudian send class as appointment. Send class as appointment. Hanya invite student dalam senarai email kelas. Kita pastikan murid kita lah yang masuk dalam tu. Kita pastikan murid kita. Katalah kita admitkan satu-satu ID murid, tiba-tiba nama lain, dia akan display dalam Google Meet tu nama lain, kita remove cepat-cepat. Tapi kalau kita hanya invite kepada murid yang tu dalam kelas kita, murid kita akan terima email, tapi agak sulit sikit lah kita nak bagi arhang kepada murid kan, suruh masuk email dulu, klik situ. Sepatutnya macam tu lah step dia. Pengendali host, fitur baru dalam Google Meet. Ni adalah fitur baru dalam Google Meet guru, yang kita buat dalam Google Classroom lah. Pengendali host berperanan untuk menghalang murid atau peserta untuk berkongsi sebarang paparan atau presentation. Kita boleh setting dalam host tu untuk kita disable supaya murid tak boleh present lah, hanya kita saja. Host juga dapat menghalang perbualan chat semasa sesi Google Meet langsung. Kita boleh tutup chat tu. Fitur baharu dalam Google Meet terbaru, guru berperanan sebagai pendali mutlak host bagi setiap Google Meet, di mana murid sebagai peserta tidak diberikan peranan sebagai pengendali host sesi Google Meet. Perkara ni bukan satu perkara yang tak semua orang tahulah. Tu saya cuba buat satu video pendek ni untuk bagi tahu semua cikgu lah. Katalah kita try tengok Google Meet tu. Kita boleh masuk ke Google ni, kemudian kita boleh ke Meet, ataupun kita tengok Google Classroom dulu lah kita pergi ke belakang dulu.
kita pergi ke menu aktiviti. Kalau di portal D5 kita masuk menu aktiviti untuk ke Google Classroom lah. Menu aktiviti, kemudian kita pergi ke Google Classroom. Okay, secara panjangnya kalau kita type Classroom di atas pun pergi juga kan. Okay, tepi ke Classroom. Okay, dalam kelas tersebut, katalah saya ambil satu kelas PDPR. Katalah saya ambil ni RBT tahun 5 ni. Okey. Dekat belah kiri bawah banner kita ni ada ni fungsi join. Fungsi join. Fungsi join kita boleh masuk terus ke Classroom kita, Meet Google Meet tersebut. Kemudian okey, kita enable siap-siap dulu. Okey, saya nak tunjuk macam mana kita nak setting kita tu sebagai host. Okey, di mana kita nak sentuh dia. Okey, dia ada di butang paling kanan bawah, host control. Okey, kita boleh disablekan host management ni. Lets you restrict what participant can do in the meeting and lets you appoint co-host. Kita off kan sini. Okey, turning off host management, let everyone admit or remove others. Mute each other, record. If you are sure everyone in the call. Okey, kita tak boleh ni lah, kita sebagai ni. Saya tak apa nak faham arahan ni. Let's you restrict what participant can do the meeting. Okey, kita off kan ni. Kalau kata kita tak mau ada gangguan lah pada peringkat awal. Kalau kita tiba-tiba tengah meeting tu nak benarkan, kita on balik. Okey, saya rasa betul dah ni. Okey, kalau kita nak tengok all host setting tadi, kita tengok sini lah. Okey, turn on dia mikrofon. Okey, mestilah murid kita nak benarkan. Turn on dia video. Kita nak tengok muka mereka, kita on je lah. Kalau kita tak mau, kita off kan sini. Okey, quick access. Quick access ni maksudnya kita tak perlu tekan admit lah. Dia akan terus masuk je. Ataupun kalau kita ragu-ragu, kita tak mau bagi murid yang tak kenal masuk, kita off kan sini. Kita nampak lah notification tu, siapa participant yang nak masuk tu. Sebaiknya kan off lah. Sebaiknya off. Okey. Lain tu, okey, disable. Sepatutnya saya kena tunjuk paparan murid supaya dia tak nampak ada 3 titik ni. Kalau dia nampak 3 titik di paparan dia, paparan murid, dia akan boleh copy link pautan tu pergi ke orang lain. Jadi kebiasaan kita akan blast link kan dalam grup Telegram, dalam grup WhatsApp, link untuk ke Google Meet ni. Tapi kalau kita melaksanakan PDPR melalui Google Classroom, kita tak perlu dah blast link dalam grup Telegram. Kita hanya boleh bagi arahan. Kita bagi arahan kata, okey, cikgu hari ni nak buat PDPR melalui Google Classroom, minta murid masuk dalam Google Classroom. Kita andaikan bahawa kebanyakan murid ataupun keseluruhan murid kelas tu dah boleh menggunakan Google Classroom lah. Okay, lebih selamat lah link Google Meet ni. Kalau tidak, kita terpaksa blast juga kan dalam grup Telegram. Tapi dengan kawalan kita supaya link tu tidak disalahgunakan secara sesuka hati oleh anak-anak murid kita. Sebab ada isu sebelum ni, disebabkan kurang alert lah kalangan guru menyebarkan link Meet dalam grup Telegram ataupun grup WhatsApp yang terbuka. Anak-anak murid kita ni bila dah lama dah cemuh dah dengan PDPR ni, dia pun nak prank cikgu dia kan. Dia ambil link Meet tu, dia share dengan kawan-kawan dia hak dari sekolah lain, hak dia tak kenal, dalam grup private dia, grup private mereka lah. Okey, lepas tu masuk dalam sesi Meet cikgu tu saja nak kacau-kacau. Lepas tu waktu tu guru tak tahu lagi ada fungsi host setting tu. Jadi siapa-siapa yang masuk awal tu, dia akan dapat
hak kawalan kepada host link tu. Jadi tu yang jadi apa ni, agak tak berapa ni lah. Sepatutnya kita kena ketahui lah secara teknikal macam mana kita nak kendalikan pautan meet apa ni, kelas-kelas PDPR yang kita buat tu. Okey, mungkin bermanfaat info ini untuk akan datang, walaupun kita dah nak memasuki fasa bersemuka. Mungkin sekali-sekala kita nak buat juga kelas secara maya begini. Cara untuk kita reset link ialah dalam Google Classroom tersebut, di menu Meet ini kita klik butang 3, kemudian kita manage untuk kita perbaharui link. Jika kita dapati link Meet tu dah terlalu tersebar banyak, dan juga kepada murid dia dah ada ni lah, kita boleh reset link baru. Okay, klik anak panah di ujung ni, kemudian kita reset je lah. Reset, kita akan dapat link yang baru lah. Okay, kemudian kita nak blast link ataupun kita nak invite murid, kita copy link lah ke mana-mana jika perlu lah. Jika perlu, jika tidak apa ni, dalam ni kita minta murid join Meet tu melalui Classroom lah. Okey, tu saja. Secara klik Classroom ataupun kita nak buat apalah di dalam apa ni, apps delima ni, moga memberi manfaat. Okey, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.